Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar Ustazah. Okey. Kita mulakan dengan bacaan doa. Saya nak seorang volunteer untuk memimpin bacaan doa. Siapa ni dekat? Mana? Siapa yang boleh baca doa, memimpin bacaan doa hari ni? Ada Ustaz Mak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Muhammad apa tadi? Ahmad Terima Izzi. kasih. Okey, terima kasih. Cumanya Amin. Ahmad Izzi. Ahmad Yuzi ya. Terima kasih. Cumanya Ustazah mungkinlah tak berapa jelas sebab line kot. Okey. Hari ni jadi Ustazah akan share skrin. Yang baru masuk. Nampak tak? Saya share. Ke lambat line-nya. Ada yang baru masuk. Okay, nampak tak? Slide Ustazah ni. Tak nampak ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Tak nampak. Lambatnya internet. Belum nampak lagi. Penuh. Dah Belum. nampak ke belum? Belum ya? Dah nampak dah? Belum? Belum Ustazah, belum. Aduh. Hari ni sambil kita tunggu slide tu muncul, hari ni kita nak belajar tentang Islam dalam tamadun Melayu, ya, dan peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. Okey. Apa teori kedatangan, kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu, peranan dalam pembinaan tamadun Malaysia. Nampak dah slide Ustazah? Belum lagi? Belum. Oh, lambat. Kemudian kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh tamadun Islam dan tamadun Asia, sumbangan dan peranan tokoh-tokoh Islam dan Cina, ya. Kalau di India dan sebagainya nanti akan disambung kuliah berikutnya. Okey. Ada dah? Belum. Apa dah jadi ni? Tak nampak slide tu. Tak nampak. Tak nampak lagi ya? Belum Ustazah. Tak, try tukar data Ustazah tu. Oh, tak nampak. Bila record kan dia jadi berat, lepas tu tak nampak. Try hotspot.
baru keluar. Dah nampak dah? Dah nampak. Dah nampak. Okey. Comel je suara ha. Okey, jadi kita nak belajar Islam dalam Tamadun Melayu dan peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. Apa teori kedatangan, apa kesan dan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu dan peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. Kemudian tokoh-tokoh tamadun Islam dan tamadun Asia, sumbangan dan peranan. Hari ini hanya tokoh Islam dan Cina saja. Okey, teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Okey. Apa teorinya? Okey. Ada 3 ya. Satu India, dari pandangannya Islam ni datang dari India, ya. Ada kemudian daripada China dan yang ketiganya daripada Arab. Ya, ada tiga teori. Okey, kita tengok India dulu. Ya. Kedatangan Islam tu dari India. Okey. Alamak, ada baru nak masuk tu. Ya. Kalau dari India, menurut Snodgrass dan Brian Harrison. Menurut Harrison, masyarakat Nusantara memandang India sebagai tempat mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan termasuk masalah agama. Akhirnya menerusi perhubungan dua hala itu, penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang dianuti oleh pedagang dari India. Okay. Itu menurut Snook dan Harrison lah. Ya, dia kata Islam tu dari India. Ya, dari pedagang. Okey. Terusnya dari India juga, Gujarat, Jocelyn Benjung, bandar pelabuhan Gujarat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan, ya, melalui perdagangan kerana wujudnya persamaan dalam sosio budaya masyarakat Melayu di Nusantara. Ya, dari Gujarat, Islam tu ya. Penemuan batu-batu nisan Sultan Malikus Saleh bertarikh 1297 yang serupa dengan reka bentuk batu nisan di Gujarat. Okey. Seterusnya dari Malabar. Dari Malabar, Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam berpendapat Islam tu dibawa oleh pedagang dari Malabar. Buktinya penduduk Malabar dan Nusantara mengamalkan mazhab yang sama, iaitu Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i ini salah satu mazhab Islam. Ya. Sedangkan penduduk Gujarat mengamalkan ajaran mazhab Hanafi dan tarikh Gujarat menerima Islam ialah pada 1702 Masihi. Lebih lewat dari kerajaan Pasai iaitu pada 1042 Masihi. Ya. Dalam Islam ada mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan sebagainya. Okay, dalam agama Kristian pun ada juga macam tu. Ya. Ada Kristian Katolik dan sebagainya kan. Okay. Kemudian ada pendapat Islam tu dari China. Ya, ini menurut Emmanuel Godinho di India. Islam datang dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. Setakat ni nampak dan jelas? Setakat ni nampak dan jelas tak? Jelas dan nampak. Okey. Terima kasih respon. Okey, Islam berkembang dahulu di China pada zaman dinasti Tang sekitar tahun 650 Masihi. Saya nampak ada macam baru nak masuk. Dengar je. Ada. Dan kemudiannya ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Ya, melalui perdagangan juga. Yang dari India tu pun perdagangan juga. Ya.
dipercayai tersebar dahulu di pantai timur tanah Melayu. Buktinya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, ya, 1303. Yang daripada batu surat di Kuala Berang, Terengganu tu daripada China, ya. Kemudian perdagangan Arab dan Cina, kegiatan perdagangan antara orang Arab Parsi berlaku sejak abad ke-3 Hijriah, 9 Mazhi atau lebih awal iaitu abad 1 Hijriah ataupun 7 Mazhi. Menurut Masudi, seorang ahli pelayaran terkenal, terdapat 200,000 pedagang di pelabuhan Canton yang sebahagian besarnya adalah dari Arab Parsi, ya. Berlakunya di China tu perdagangan Arab dan Cina lah. Dari Canton. Menurut SQ Fatimi dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, Islam ni dibawa dari Canton pada penghujung abad ke-9 Mazhi, hasil perpindahan beramai-ramai orang Cina Canton ke Asia Tenggara, ya. Okey. Itu pandangan dari Canton. Seterusnya, pandangan Islam tu daripada Arab. Okey. Oleh siapa? Oleh John Crawford, Said Naqib Al-Attas, Hamka. Okey, mereka antara tokoh-tokoh yang mengatakan Islam tu daripada Arab, ya. Terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera bernama Tashih pada tahun 650 Masihi yang dihuni oleh orang-orang Arab, ya, di Sumatera. Okay. Menurut Said Naqib Al-Attas, kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan adalah bukti puncanya dari negara Arab ataupun Timur Tengah. Okay. Buktinya kebanyakan pengarang kitab atau buku hikayat kesusastraan Melayu Islam pada peringkat awal kedatangan Islam ialah pengarang Arab Parsi. Okay. Itu pendapat Islam daripada negara Arab. Okey. Nampaknya itulah penyebaran Islam walaupun berbeza teori tempat asal kedatangan Islam, kan? Semua tokoh-tokoh tadi tu yang kata daripada India, Cina, Arab tu bersetuju Islam ni sampai melalui perdagangan dan diterima dengan mudah. Ya, Islam diterima dengan mudah oleh penduduk Nusantara. Mengapa tu? Agak-agaknya kenapa? Mengapa? Okay. Seterusnya, bagi menjawab persoalan tu, penyebaran Islam di Nusantara adalah melalui pedagang tadi, kan? Peranan pedagang Arab. Okay, mereka datang untuk berdagang. Kemudian dagang tu, kemudian ada juga faktor perkahwinan. Kemudian dakwah. Kemudian memang ajaran agama Islam. Ya. Ajaran agama Islam itu sendiri. Okay. Kita tengok faktor perdagangan. Ya. Pedagang Arab datang ke Nusantara kerana tarikan rempah ratus seperti lada hitam, kemenyan, kapur barus dan lain-lain lah yang digunakan sebagai bahan menghasilkan minyak wangi dan masakan, ya, kat Nusantara kan. Di samping berdagang, mereka juga berdakwah, ya. Buktinya tempat awal menerima Islam ialah pelabuhan utama seperti Melaka, Perak, Aceh dan sebagainya. Itu faktor perdagangan. Kemudian kita pergi kepada faktor perkahwinan, ya. Berlaku antara pedagang dan ataupun pendakwah, ya. Pedagang ataupun pendakwah dengan gadis tempatan, ya.
Peniaga yang kaya berkahwin dengan anak pemerintah setempat dan sebagainya lah. Ya. Seterusnya, dakwah. Para ulama menyebarkan Islam seperti Syekh Ismail, Syed Abdul Aziz, Maulana Yusuf dan Sidi Arab di Melaka, Hamzah Masuri, Abdul Rauf Sinta Nuruddin, Ar-Raniri, Syamsuddin Al-Sumaterani di Indonesia dan lain-lain lah. Antara ulama yang menyebarkan Islam. Ya. Di Aceh saja selama 22 orang ulama menjadi anggota Majlis Pemesyuaratan Negeri semasa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam. Ya. Peribadi yang baik dan mereka ni pendakwah ni peribadinya baik dan amalan kerohanian tasawuf, ya, turut berperanan menarik minat masyarakat Nusantara kepada Islam. Okay. Kepada role model dan sebagainya. Kemudian kebenaran ajaran Islam tu. Ya, kebenaran ajaran Islam tu yang mana yang pertama dari sudut akidah, keimanan kepada Allah yang Maha Esa, ya. Allah yang satu. Ya. Kemudian akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh para pendakwah dan sebagainya. Dari sudut Allah yang Maha Esa tu, dia tidaklah menyembah sesuatu yang mati, yang pokok dan sebagainya, tidaklah menyembah kepada sesuatu yang hilang, bulan, bintang, tetapi kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian akhlak yang mulia. Dalam ajaran Islam mementingkan akhlak yang mulia, ya. Dan penduduk pun mudah mengamalkan ajaran Islam, ya. Ajaran Islam sebenarnya mudah. Okey. Dan tidak membebankan. Cara solat untuk orang sakit juga diajar, ya. Kalau tak boleh nak berdiri, tak boleh nak ambil wuduk sebab kalau kena air itu memudaratkan, ya. Kemudian Islam ni tidak membezakan manusia kerana warna kulit, keturunan, pangkat dan sebagainya. Okey. Yang penting dalam Islam adalah takwa, ya. Seterusnya, sifat terbuka dan toleransi memudahkan penerimaan terhadap Islam, ya. Okey, kalau kita tengok yang ambil pendidikan Islam, agama Islam itu sendiri adalah bersifat ciri-ciri khususnya Rabbaniyah, ketuhanan. Ketuhanan kita sebagai manusia memerlukan Tuhan, ya, untuk kita meminta, mengadu dan sebagainya lah. Ya, kalau kita tak ada Tuhan, itulah banyaknya kes-kes bunuh diri dan sebagainya. Dah tak tahu dah nak buat apa kan. Bunuh diri. Itu kalau Islam tak boleh lah. Ya, dia bersifat ketuhanan. Kita masih ada Tuhan untuk kita memohon dan sebagainya. Kemudian Islam juga bersifat bercirikan syumuliyah, ya, menyeluruh, ya. Dalam semua perkara diajar dalam Islam, ya. Daripada perkara-perkara seperti tahara, bersuci, cara menyucikan najis dan sebagainya. Itu bukan sahaja terikat kepada ibadah semata-mata, bukan sahaja perkahwinan, tapi menyeluruh. Islam is the way of life, kan? Kemudian Islam tu sendiri waqi'iyah, realiti dengan kehidupan, tawazun, seimbang dunia akhirat, ya, tidak menekan kepada dunia bekerja saja, tidak menekan akhirat saja suruh beribadah, ya. Kemudian inqilabiyah, merubah, membangun, ya, ke arah pembangunan dan meninggalkan kepada kejahilan. Dan agama Islam itu adalah alamiah, ya, sejagat. Okey. Seterusnya, lepas tersebarnya Islam tadi, ya, kemudian muncullah pusat-pusat perkembangan Islam, ya, dari pedagang tadi. Jadi muncullah pusat-pusat perkembangan Islam, pusat-pusat tamadun Melayu Islam. Okey, antaranya tamadun Melayu. Kita tengok dulu apa tu
tamadun Melayu dikenal pasti melalui dua dimensi utama, iaitu rumpun bahasa bangsa dan rumpun yang keduanya rumpun kawasan wilayah. Okey, kita tengok tamadun Melayu itu sendiri ya. Rumpun bahasa bangsa iaitu kelompok Austronesia Nusantara. Manakala rumpun kawasan wilayah meliputi kawasan semenanjung Tanah Melayu, Patani, Kampuchia, Myanmar, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sulu, Mindanao dan beberapa kepulauan lain. Kerajaan-kerajaan di alam Melayu ni muncul apabila masyarakat mula mengamalkan cara hidup menetap. Ya, dah menetap dah. Okay. Terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan sebelum Islam dan kerajaan selepas Islam. Kita tengok kerajaan Melayu sebelum Islam iaitu mempunyai ciri agraria ya. Negara bergantung kepada pertanian kerana bentuk muka bumi yang baik serta subur ya. Menjadi punca kedatangan penjajah barat kerana tarikan rempah ratus, bijirin, beras dan lain-lain lah hasil pertanian. Terusnya ciri maritim. Agraria lebih kepada muka bumi lah, subur. Kalau ciri maritim, geografi. Ya, geografi kawasan Nusantara ni terletak dikelilingi laut yang berperanan sebagai jalan perdagangan dan pergerakan sosial yang penting. Ya. Tumpuan utama ialah perdagangan dan kegiatan berkaitan laut. Kegiatan perdagangan dijalankan melalui sebuah pelabuhan utama lengkap dengan pelbagai kemudahan ya, seperti pelabuhan Melaka lah ya. Seterusnya, pusat-pusat tamadun Melayu antaranya Hunan, Angker, Sriwijaya, Lembah Bujang dan Majapahit. Ya, mula wujud di kawasan pedalaman dan lembah sungai utama di Thai, Kemboja, Vietnam, Tanah Melayu, Jawa, Sumatera dan lain-lain lah. Rata-ratanya menganut agama Hindu dan Buddha. Yang ni sebelum kedatangan Islam. Ya. Okey, kalau tengok tamadun awal Melayu, Sriwijaya, kita tengok Sriwijaya 650 hingga 1200 Masihi, abad ke-7 hingga 14 Masihi. Pusat pemerintahannya di tepi Sungai Musi, Palembang. Menurut Ising, sering dikunjungi pendeta dari China yang ingin ke India. Ya, dia nak ke India, dia singgah situ, menetap di Sriwijaya selama 1 hingga 2 tahun ya, mempelajari agama Buddha. Okay. Kemudiannya kerajaan Sriwijaya ni menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa dan mendominasi laluan perdagangan Nusantara pada masa itu. Ini Sriwijaya, tamadun awal Melayu. Okey. Seterusnya, sumbangan Sriwijaya. Sumbangannya menurut Ising, pendeta Buddha dari China ni singgah di Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha, ya, mendalami bahasa Sanskrit dan menterjemah kitab Buddha ni ke bahasa Cina dan bahasa tempatan lain. Ya. Dari sudut bahasalah dia boleh terjemah. Okay. Semua urusan dalam bahasa Melayu sama ada dalam perdagangan, komunikasi dan pentadbiran. Komunikasinya dalam bahasa Melayu. Ingat ya, Sriwijaya. Okey, apa bukti sejarah di Sriwijaya? Okey, Sriwijaya ni guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pentadbiran ya. Contohnya ya, buktinya batu bersurat kedudukan bukit, batu bersurat talang tua, batu bersurat kota kapur, batu bersurat karang berahi. Inilah buktinya. Okay. Batu bersurat. Okey, itu tadi
kerajaan sebelum kedatangan Islam. Sekarang kerajaan selepas kedatangan Islam. Ya, antaranya Perlak dan Samudera Pasai. Ya, Perlak ni di Sumatera Utara adalah kerajaan Islam yang pertama ditubuhkan, ya, pada 840 Masihi. Okey, kemudian Samudera Pasai berkuat kuasa antara 1042 hingga 1450 Masihi. Tadi Perlak dan Samudera Pasai, ya, kerajaan selepas kedatangan Islam. Kemudian kerajaan Melaka pada kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Dan kerajaan Aceh lepas kerajaan Melaka, kerajaan Aceh kurun ke-16 dan 17. Okey, Melaka ni ditubuhkan pada tahun 1400. Okey, diislamkan. Islam datang, diislamkan oleh Makhdum Sidi Abdul Aziz apabila rajanya, ya, raja di Melaka tu memeluk Islam, iaitu Parameswara Sultan Muhammad Shah. Keislamannya menarik lebih ramai pedagang Islam datang ke Melaka. Bila dia Islam tu, ramailah pedagang Islam datang ke Melaka dan menjadi pusat penyebaran Islam. Undang-undang Islam dijalankan dalam pemerintahan dan pentadbiran di Melaka, ya, pada awal kurun ke-15. Ya. Islam di Melaka. Nadi kegiatan pengajaran dan penyebaran agama Islam, puncak kegemilangan Tamadun Melayu pada abad ke-15 dan 16. Islam di Melaka ni menjadi nadi kegiatan pengajaran dan penyebaran Islam. Undang-undang Laut Melaka dan hukum kanun Melaka adalah berteraskan Islam, menjadi elemen utama perundangan Melaka pada ketika itu. Undang-undang Laut Melaka dan hukum kanun Melaka. Okey, peranan Melaka dalam penyebaran Islam. Dari Melaka tu, Islam pun tersebar ke seluruh tanah Melayu, Sumatera, Jawa dan seluruh jajahan takluknya seperti Siak, Rokan, Indragiri dan lain-lain lah. Kemudian Islam pun tersebar melalui perkahwinan. Itu mula jajahan takluk dia, kemudian melalui perkahwinan, perluasan wilayah, hubungan diplomatik, dan disebarkan kepada pedagang bukan Islam yang datang ke Melaka. Ya, ramai dah pedagang datang, termasuk yang bukan Islam, jadi disebarkan Islam. Ya. Melaka sebagai pusat perdagangan, kedudukannya di tengah perjalanan antara China, India dan Arab menjadikannya pelabuhan yang penting. Di tengah-tengah perjalanan perdagangan tu, bagi pengumpulan, pertukaran dan penjualan barang dagangan. Ya. Kemudahan pelabuhan, adanya dekat Melaka tu ada kemudahan pelabuhan, pentadbiran yang baik, gudang-gudang menyimpan barang serta sistem perundangan, ya, yang memudahkan urusan dagang di Melaka. Melaka sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu, ya, menjadi bahasa lingua franca yang digunakan dalam perdagangan, pentadbiran dan pelajaran. Ya, lahirnya penulis-penulis dan buku terkenal seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah pada abad ke-15. Ya. Undang-undang Laut Melaka dan hukum kanun Melaka ditulis dalam tulisan Jawi. Ya. Tulisan Jawi itu bahasa Melayu lah. Bukan bahasa Melayu, undang-undangnya. Kemudian kejatuhan Melaka, ya, Melaka jatuh diganti kerajaan Islam Aceh 1205 menjadi nadi kebudayaan Islam dan pusat terpenting tamadun Melayu pada abad ke-16 dan 17. Melaka Aceh. Okay, dikatakan kerajaan Islam di alam Melayu ini ada hubungan
pertempuran dengan kerajaan Islam Mongol di India dan kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi seterusnya kita ke kesan-kesan kedatangan Islam ke alam Melayu. Tadi tentang kedatangan Islam. Jadi apa kesan-kesannya ke alam Melayu? Okay. Apa kesan-kesan kedatangan Islam ke alam Melayu? Okay. Yang pertama, pandangan semesta, world view, mengalami perubahan kesan utama terhadap akidah dan kepercayaan. Ya. Yang pertamanya kesan datang Islam dari sudut perubahan akidah dan kepercayaan. Ya. Meninggalkan ajaran Hindu, Buddha dan animisme walaupun ada beberapa aspek yang masih dikekalkan. Islam datang, menganut Islam, jadi ditinggalkanlah ajaran agama Hindu dan Buddha serta animisme. Okay. Setiap pelakuan masyarakat Melayu ditentukan oleh ajaran Islam. Yang keduanya, kesan tersebarnya Islam di alam Melayu adalah dari sudut bahasa, ilmu dan intelektual. Tradisi ilmu tersebar di kalangan semua lapisan masyarakat. Perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu klasik. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah sesuaikan, ya, tulisan Jawi. Okey, apa contoh perkataan Jawi daripada Arab? Ada tak contoh? Kamu ni mengantuk ni petang-petang ni. Cuba bagi contoh. Solat. Solat. Lagi apa? Yang lain? Ibadat. Ibadat. Lagi? Seorang dua je ni. Yang perempuannya? Wuduk. Wudu. Suara perempuan tak dengar lagi? Iman, zakat. Iman, zakat. Okey. Sikap. Okey. Jangan tidur ya. Okey. Seterusnya, bahasa Melayu sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayunya ditulis guna huruf kawi atau dan nagari yang berasal dari Palava, India. Ya, ingat ya, huruf kawi dan nagari. Pengaruh Islam membawa peminjaman kata-kata bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Sistem tulisan Rumi, bahasa Melayu memainkan peranan lebih penting dalam dalam menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Ya, lahirnya tokoh seperti Hamzah Ansuri, Munshi Abdullah dan sebagainya lah. Islam juga memperkenalkan pengetahuan yang bercorak falsafah, pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual. Ya, mengubah penekanan unsur-unsur mistik ajaran agama Hindu-Buddha kepada bercorak akliah. Sebab Islam ni seimbang, ya, tawazun. Menekankan unsur-unsur kesamaan sosial, kedudukan individu, kepribadian insan dan lain-lain lah. Okay. Jadinya kalau Islam ni menekankan unsur-unsur kesamaan sosial, ya. Kalau agama Hindu contohnya adanya kasta dan sebagainya. Ya. Islam tak, dia lebih kepada persamaan sosial. Seterusnya, sistem perundangan tempatan. Ya. Kesannya terhadap sistem perundangan tempatan. Turut mengalami perubahan, tidak sepenuhnya berlakulah. Mana-mana undang-undang dan adat yang tidak bercanggah dengan agama Islam boleh digunakan. Yang mana yang bercanggah tu tak gunalah, tak digunakan. Jadi yang mana yang tak bercanggah tu digunakan balik. Ya, yang mana yang sesuai. Ya, contohnya hukum Kani Melaka. Kemudian kesan terhadap belum lagi. Okay, pengaruh Islam dalam perundangan seperti mana Prof. Ahmad Ibrahim
Sebelum kedatangan penjajah Inggeris, undang-undang Islam sudah dilaksanakan di Malaysia dan hakim-hakim British mengakui bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang negeri ini. Okey. Terusnya kesan ke atas ekonomi. Islam meninggalkan kesan kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam terpenting di Asia Tenggara. Tidak mengubah ekonomi yang ada tetapi mengubah sistem pelaksanaan tu. Dari sudut halal, haram, jujur, tidak monopoli, tidak riba, semangat tolong menolong. Itulah berdasarkan definisi Islam. Dan kesan Islam dalam sistem sosial. Kehidupan masyarakat Melayu berubah, kesan kedatangan Islam. Tiada lagi amalan kasta, tak ada lagi lah kasta. Institusi kesultanan dan sultan sebagai khalifah di bumi Allah menggantikan sistem beraja yang berteraskan pengaruh kosmologi Hindu-Buddha. Sultan menerima nasihat dari ahli ulama. Para ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka setaraf dengan pembesar dan para pentadbir. Okey. 4 lapisannya, para pembesar, imam dan guru agama, saudagar, pedagang-pedagang asing. 4 lapisan ni dalam susunan pembesar negeri. Biasanya ada hubungan kekeluargaan dengan raja. Yang lain mendapat tempat istimewa jika mereka orang Arab yang bergelar Syekh. Syekh. Istimewa. Okey, kesan Islam juga adalah dari sudut adat istiadat. Tradisi animisme dan agama Hindu-Buddha diganti dengan ajaran Islam walaupun ada yang masih diamalkan. Contohnya yang ditinggalkan adat istiadat tu tiada lagi lah amalan menghantar makanan seperti pulut dan ayam panggang, buah-buahan di bawah pokok, di pangkal pokok besar. Kalau tak diamalkanlah adat istiadat itu, macam-macam adat istiadat. Okey, kemudian kesan terhadap kesusasteraan. Sastra Melayu boleh dibahagikan kepada 2, bentuk cerita fiksyen dan bukan bentuk cerita. Kesenian, lebih kepada kesenian dari sudut seni lakon, muzik, tampak Melayu dan seni bina. Okey, kemudian pendidikan. Pemerintah ataupun sultan mengambil berat tentang pelajaran agama dan kegiatan keilmuan. Pendidikan Islam berlaku di rumah ataupun di masjid dan di istana. Istana menjadi pusat pembelajaran, perpustakaan, penterjemahan dan penyalinan buku-buku ilmiah. Bila pentadbir telah memeluk Islam, jadi istana pun dibuka menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan Islam. Kemudian peranan Aceh. Selepas kejatuhan Melaka pada 1519, Aceh ni menjadi pusat perkembangan Islam yang dinamik, kesinambungan dari usaha kerajaan Perak dan Pasar. Sistem pendidikannya teratur, peringkat rendah, kitab, menengah rangkang dan tinggi dayah. Berbagai ilmu agama diajar seperti bahasa Arab, tauhid, fikah, tasawuf, ilmu hisab, ilmu alam dan sejarah. Okey, pusat-pusat lain Selepas Aceh, tradisi keilmuan berlaku di Jawa, Riau, Banjar, Patani, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Pusat pengajian di Jawa dikenali sebagai pesantren dan di tanah Melayu dikenali sebagai pondok. Pusat pengajian Islam ni lah. Okey, kesimpulannya
pengaruh Islam ni sangat kuat dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan masyarakat di alam Melayu. Aspek kesihatan masih mengamalkan beberapa ajaran Hindu. Mungkin ada beberapa aspek yang masih mengamalkan ajaran Hindu, animisme dan sebagainya. Perubahan berterusan dan seimbang antara material dan bukan material akan menjamin kelancaran tamadun. Keterbukaan Melayu perlu disempadankan dengan agama Islam, bahasa Melayu dan adat resam Melayu. Ya. Islam lah menjadi tunjang utama. Okey. Seterusnya, ada apa-apa soalan? Kita rehat 5 minit sebelum nak masuk tentang tokoh. Tokoh pula. Kita rehat kejap dalam 5 minit. 3.25, 3.30 tu kita mula. 3.25 lah, 5 minit tu. 20.25 tu. Boleh? Belum masuk tokoh. Setakat ni faham ke? Ada tak yang tak faham? Faham. Okey, 5 minit break kejap. Lepas tu kita sambung 3.25 ya. Untuk tokoh. Faham.
Okey, boleh sambung balik kuliah kita hari ini di hari yang hujan. Boleh ya? Abang Salim tak nota ni. Senyap aja ni. Dengar tak suara Ustazah? Dengar. Dengar. Faham dengar. Boleh sambung lah kot ya. Ilham. Okey, nampak tak slide Ustazah? Nampak tak slide? Ha? Nampak tak? Nampak Ustazah? Okey, kasih respon. Okey, kita pergi kepada tokoh-tokoh dalam tamadun Islam. Ya, tokoh-tokoh dalam tamadun Islam. Antaranya Al-Farabi, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Syekh Tahir Jalaluddin Hamka. Pernah dengar ke nama ni? Nah, benar. Pernah. Kadang-kadang tu nama kelas pun macam ni kan. Nama tokoh Islam ya. Betul. Okey. Terusnya, falsafah ya. Sebelum kedatangan Islam, terdapat beberapa aliran falsafah yang berpengaruh ya, antaranya falsafah Yunani yang dipelopori oleh Sokrates, Plato, Aristotle dan sebagainya. Falsafah Yunani ni diasaskan kepada kekuatan akal semata-mata, tetapi falsafah Islam ni diasaskan atas kekuatan wahyu, Quran dan hadis dan akal ya. Okey, tokoh-tokoh falsafah Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Imam Al-Ghazali, Ibn Rushd. Kita akan mengenali mereka pada petang ini. Kita pergi ke Al-Kindi. Okey. Pendekatan Al-Kindi mempelajari, menyelidiki dan menguasai falsafah Yunani melalui karya terjemahan dalam bahasa Arab. Kemudian mengemukakan falsafahnya sendiri dengan menggunakan Al-Quran sebagai sumber. Ya. Kemudian akidah, syarak dan akhlak sebagai asas pembentukan pemikiran falsafahnya. Ya, bersumberkan Al-Quran ya. Sumbangan Al-Kindi menghasilkan 263 karya falsafah. Buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah, terutama Latin pada abad pertengahan. Terusnya Al-Farabi. Ya, namanya Abu-Nasr Muhammad Ibn Tarkan Ibn Islaq Al-Farabi, dikenali di barat sebagai Al-Farabis. Dilahirkan pada 874 Masihi, 260 Hijrah, hingga 991 Masihi, 350 Hijrah. Ya, tempat lahirnya di Transosia, Turki. Ya, Turki, Al-Farabi, Turki. Ya, meninggalkan Farab, asalnya di Iran, sekarang di Uzbekistan, untuk menuntut ilmu di Baghdad sejak kecil lagi, mendalami bahasa Arab, logik dan falsafah, ilmu tasawuf, metafizik dan falsafah politik. Okay. Apa pendekatan Al-Farabi? Ya, menggunakan falsafah ni untuk mencari dan menentukan kebenaran. Ya, menggunakan ilmu mantik, ilmu logik untuk menentukan kebenaran dan kebatilan. Ya. Kebenaran yang sempurna dan mutlak adalah berdasarkan akidah Islamiah. Apa pandangan Al-Farabi? Walaupun dijelaskan dalam Al-Quran bahawa penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, tetapi
Menurut Al-Farabi, matlamat penciptaan manusia secara mutlak hanya dalam ilmu Allah, ya, dan tiada siapa pun mengetahuinya. Itu menurut pandangan Al-Farabi. Ya, hujahnya berdasarkan maksud ayat, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Okey, seterusnya, apa sumbangan Al-Farabi? Al-Farabi membincangkan tentang ruh, akal dan daya kekuatan. Dia menyatakan akal ni satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan ruh. Dia kata akal ni satu daya kekuatan yang dapat memancarkan ruh. Kemudian beliau menyumbangkan karya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, Bandar yang Ideal, dan Al-Siyasah Al-Madaniyah, Pengurusan Bandariyah. Okey. Menurut dari sudut sejarah, ya, dari sudut tokoh sejarah, ya, menurut Ibnu Khaldun, sejarah ni adalah suatu disiplin ilmu yang dipelajari dan diminati oleh semua lapisan masyarakat. Ya, seorang yang hidup selama 60 tahun boleh mengalami pengalaman berpuluh ribu tahun melalui pembacaan bahan-bahan sejarah kerana ia dipenuhi dengan permasalahan dan persoalan masyarakat dari dahulu hingga saat bahan sejarah itu ditulis. Ini dari sudut tokoh-tokoh sejarah pula, kita punya tokoh sejarah, ya. Okey. Iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni menyanjung tinggi kegigihan dan kaedah pengkajian ahli-ahli sejarah seperti Ibnu Hayyam, Andalus Spanyol, dan Ibnu Raqib, Qayrawan, Mesir. Kedua-duanya amat teliti dan berhati-hati dalam mengumpulkan fakta-fakta sejarah semasa bagi menjamin kebenaran peristiwa sejarah. Okay, riwayat hidup. Namanya Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain. Hari lahirnya 1 Ramadan 132 Hijrah. Tempat lahir di Tunisia, ya. Bersifat peribadi seorang yang tegas dalam tugas, berkebolehan dalam bidang sosiologi, tidak mementingkan pangkat, bijak menyelesaikan masalah. Dia tak pentingkan pangkat dah. Dia bertugas, ya. Buat tugas. Pendidikan menghafal Al-Quran ini sejak kecil, kemudian melanjutkan pelajaran dengan mempelajari ilmu hadis, tauhid, bahasa Arab, falsafah, matematik, ilmu kemasyarakatan dan sains. Sumbangannya mempelopori ilmu sosiologi, orang pertama yang membincangkan pembangunan akal, mental dan fizikal manusia. Mahir dalam ilmu sejarah, ni tokoh sejarah. Menghasilkan kitab Al-Muqaddimah, sumbangan dalam bidang ekonomi dan sejarah, berpendapat rezeki perlu dinikmati dengan adil, kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi, menghasilkan kitab Al-Imbar, pengasas filosofi sejarah melalui kitab Al-Imbar. Beliau juga aktif dalam bidang politik, berpendapat bahawa asas untuk membina peribadi dan negara adalah berasaskan Islam. Mengemukakan teori yang mempengaruhi karya pemikir politik, pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi. Karya Al-Muqaddimah, Bil Ayyam Al-Arab,
Diwan Al-Mubtada Al-Khabar, Waman Ashrahim min Zawi Al-Sultan Al-Akbar. Okey, kita tengok pula tadi tokoh dalam bidang sejarah. Kita tengok pula bidang perubatan. Bidang perubatan ni berkembang pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Ya. Hospital pertama dibina di dunia oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 707 Masihi. Ya, hospital pertama. Kemuncak kemajuan perubatan ni ialah pada zaman Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah pada 750 hingga 1258 Masihi. Kolej Perubatan Harran dibina di Syria dan mewarisi elemen perubatan Greek dan Parsi. Pensyarah dan pelajarnya terdiri dari orang Parsi, orang Syria, Greek dan India. Penterjemahan buku dilakukan dari bahasa Greek, Parsi dan India ke dalam bahasa Arab sejak abad ke-6 Masihi. Kemudian dalam M.M. Fahrif dalam bukunya Muslim Thought, Its Origin and Achievement menegaskan bahawa buku perubatan pertama dihasilkan ialah Firdaus Al-Hikmah oleh Ali At-Tabari. Sarjana Muslim turut menyadur dan mengambil sumbangan dari Greek, tapi meneliti, mengkaji secara terperinci dan mengambil apa yang berguna ya, dalam bidang perubatan. Okey, kemudian perkembangan perubatan. Khalifah Al-Mansur menjadikan Baghdad tempat perhimpunan para doktor dan ahli fizik, dan seramai 250 orang doktor berkhidmat di Baghdad sekitar 775 Masihi. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rashid mendirikan fakulti perubatan di bandar-bandar Islam. Ya. Inan bin Ali dilantik sebagai penyia pelajar perubatan. 800 orang pelajar mendapat pendidikan perubatan, diploma perubatan. Okay, antara tokoh perubatan Islam adalah Ibnu Sina, Al-Razi dan Ibn Rushd. Ya. Ini antara tokoh-tokoh perubatan Islam. Okay, kita tengok tokoh perubatan Islam yang pertama. Kita tengok Ibn Sina. Okay. Riwayat hidup, nama penuhnya Abu Ali Husin bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, dikenali di barat sebagai Avicenna. Tarikh lahirnya pada tahun 980 Masihi atau 420 Hijrah. Tempat lahirnya di kampung Afshara, Bukhara. Asalnya berketurunan Iran. Ini riwayat hidup Ibn Sina. Apa sifat peribadinya? Seorang yang kita boleh contohi lah, kreatif, gigih, tekun dalam menerokai ilmu, khasnya ilmu perubatan. Mampu menggabungkan ilmu sains ni dan ilmu lain. Akalnya sangat cerdas. Okey, dia latar belakang pendidikan. Belajar sejak usia 5 tahun di Bukhara. 5 tahun dah mula belajar ya, macam macam di negara kita. 4 tahun, 5 tahun dah masuk sekolah tadika kan. Okey, menghafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. 10 tahun dah hafal. Kemudian menjadi doktor perubatan semasa umurnya 17 tahun. Kamu umur berapa dah ya? 19 ya? 20. Okay. 17 dah jadi doktor ni. Okay. Banyak membaca buku semasa bertugas di perpustakaan. Dia bertugas, dia membaca. Menjadi doktor yang terkenal kerana berjaya mengubati Raja Nuh Bani Samaniyah ketika berumur 21 tahun. 21 tahun dah mengubati raja. Ya.
dilantik menjadi doktor peribadi di beberapa istana. Dia bekerja di istana seperti Gurgan, Hamadan, Isfahan dan lain-lain. Hebat ni 21 tahun dah jadi doktor raja dan menjadi doktor peribadi di istana-istana. Ya. Kemudian bukan sahaja dalam perubatan, dalam sumbangannya dalam bidang falsafah, antaranya bukunya Danish Nameh dalam bahasa Parsi, Uyun Al-Hikmah dan Mujiz Kabir. Ya. Isu utama Ibn Sina dalam falsafah ialah membuktikan kewujudan dan keesaan Allah. Ya. Dia buktikan kewujudan dan keesaan Allah dan membicarakan yang keduanya hal ruh dan kaitannya dengan Allah. Ruh dan Allah. Ya, ruh dengan Allah. Okey. Okey. Ibn Sina juga telah menghasilkan kitab yang terkenal iaitu Al-Qanun fi Tibb. Ya, yang membincangkan masalah kedoktoran secara praktikal. Menghasilkan banyak risalah dalam bidang kedoktoran. Menjalankan kajian dalam bidang biologi dan fizik. Diiktiraf pemikirannya mendahului zamannya. Muda lagi dah macam-macam kejayaan dan kajian. Okey. Karyanya melebihi 250 buah buku. Kitab Asy-Syifa 18 jilid. Ya, ensiklopedia perubatan yang diterjemahkan berbahasa Latin pada abad ke-12. Ada ensiklopedia. Kita nak baca ensiklopedia pun jenuh kan. Ni dia membuat karya kitab Asy-Syifa. Hebatnya. Okey, karya agung perubatannya kitab Al-Qanun fi Tibb ada 5 jilid, menjadi rujukan utama di Eropah selama 6 abad. 6 abad menjadi rujukan utama. Dr. William Osler menganggap buku ini sebagai medical bible. Okay. Philip K. Hickey menyatakan buku ini sebagai ensiklopedia kedoktoran kerana kandungannya berkaitan prinsip perubatan, penyakit-penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia, ubatan, drug, kesihatan dan patologi dan farmakologi. Okey, Al-Qanun fi Tibb ya, dicetak dan diterjemah dalam bahasa asing ya, pada abad ke-15. Diterjemah dan dicetak sebanyak 15 kali ya, dalam bahasa Latin, sekali dalam bahasa Hebrew. Diulang cetak lagi hingga abad ke-18. Okay. Pada tahun 1593 Masihi dikeluarkan dalam bahasa Arab. Pada abad ke-19 masih digunakan di Fakulti Perubatan di Paris. Apa hebatnya Al-Qanun fi Tibb. Okey, pengiktirafan dan gelaran. Diiktiraf dan digelar sebagai Raja Ilmu Perubatan dan Raja Ilmu Fizik. Guru yang utama Al-Syekh Al-Rais PBB dalam resolusi persidangan tahun 1955 menggelarkan Ibn Sina ni sebagai bapa doktor dunia. Bapa doktor dunia. Okey, seterusnya dalam bidang kimia ya. Dalam bidang kimia pula kita nak menelusuri tokoh-tokohnya ya. Tokoh dalam bidang kimia. Menurut Kamus Dewan, maksudnya ilmu pengetahuan ataupun kajian mengenai juzuk, kandungan dan sifat bahan-bahan serta tindak balas yang membentuk bahan atau mengubahnya menjadi bahan lain. Ya, sumbangan Islam, istilah-istilah kimia berasal dari bahasa Arab, al-kuhul
alembik, alkali, arsenik dan alkimia. Ya, penemuan kapur barus, air suling, kimia perindustrian, ubat bedil, senjata api, kertas yang dihasilkan dari kapas, kain lining dan kain buruk. Okey, kita tengok tokoh kimia dalam Islam ada 3 orang kat sini, ya. Dan lebih lagi lah. Sini Jabir Ibn Hayyan, Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, Al-Maghribi. Ya. Mari kita kenali Ibn Hayyan, tokoh kimia, ya. Jabir Ibn Hayyan Al-Kufi dikenali di barat sebagai Ibir, terkenal juga sebagai doktor dan ahli perubatan. Sebagai doktor, ya, memperkenalkan eksperimen dalam kimia, idea sains keseimbangan atau alal mizan, ya, mengemukakan konsep bahawa setiap logam tu mempunyai sifat-sifat hakiki yang tidak berubah sama ada dari segi bentuk atau berat, besar atau kecil. Okey, apa sumbangannya? Ya, dia memperkenalkan kegunaan praktik kimia seperti membersihkan besi dari campuran, menyediakan keluli, mencelup kain dan kulit, penggunaan minyak varnish untuk talis air bagi kain dan memelihara besi, penggunaan mangan dioksida untuk mewarna gelas, penggunaan besi spirit bagi tulisan dalam emas dan penyulingan cuka kepada asid asetik yang pekat. Kemudian menghasilkan 50 karya penulisan. Ya, memperkenalkan kaedah penguapan, evaporation, penyaringan, filtration, sublimasi, sublimation, pengleburan, melting, penyulingan, distillation dan crystallization. Okey, kita pergi kepada tokoh seterusnya, Al-Khawarizmi. Okay, riwayat hidupnya, namanya beliau Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Tarikh lahir 780 hingga 890 Masihi. Tempat lahirnya di sebuah kota yang bernama Khawarizmi. Sumbangan, ya, sumbangan Al-Khawarizmi memperkembangkan ilmu matematik Islam, mengemukakan asal usul angka. Karya-karya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, antaranya kitab Al-Jami' wa At-Tafiq di Hisab Al-Hind. Memperkenalkan satu teorem algebra, menghasilkan karya berjudul Surah Al-Ar, bentuk-bentuknya. Sumbangan Bapa Al-Jabar dalam memperkenalkan algebra, karyanya Al-Kitab Al-Mukhtasar fil Hisabi Al-Jabar wal Muqabalah 820 Masihi. Dan menyatakan Al-Jabar yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi dianggap sebagai landasan dan batu tanda ilmu sains. Okey, kemudian kita pergi tadi tokoh dalam Khawarizmi, seorang tokoh dalam matematik, ya. Kemudian kita pergi ke tokoh-tokoh dalam bidang astronomi. Bahasa Latinnya astro, artinya bintang, ya. Astronomi falak ialah ilmu mengenai agihan, pergerakan dan ciri-ciri cakrawala dan bintang. Ilmu falak syar'i ialah ilmu pengetahuan mengenai lintasan benda-benda di langit kepada matahari, bulan dan bintang yang ada hubungan dengan ibadah
dan pengetahuan termasuk takwim, solat, kiblat, kedudukan hilal, gerhana dan sebagainya lah. Nak raya kan, nak puasa. Okey, sumbangan astronomi Islam, lahirnya ilmu miqat untuk mengetahui waktu, penciptaan takwim, kalender hijrah, penciptaan astrolab oleh Al-Fazari untuk mengukur jarak matahari dari bumi, menentukan masa, mengukur ketinggian dan kedalaman sesuatu. Okey, kita pergi tokoh Al-Biruni. Abu Al-Raihan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni, tarikh lahirnya 362 Hijrah bersamaan dengan 973 Masehi. Tempat lahirnya Turkistan. Ya. Karya agungnya bila daripada Al-Biruni ni tokoh dalam bidang astronomi. Ya. Karya agungnya Qanun Al-Mas'udi menghasilkan karya kitab Al-Hind, memuatkan kejadian daratan, membezakan muara dan teluk, teori adanya aujam, jarak jauh antara sesebuah planet dan fokusnya, dan teori hadith iaitu jarak terdekat sesebuah planet dari fokusnya. Ini Al-Biruni, tokoh astronomi. Kemudian Al-Ghazali pula kita fikir. Okey, nama Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, tarikh lahirnya 450 Hijrah, 1058 Masehi. Tempat lahir dia Khurasan, Iran. Okey, latar belakangnya sejak kecil dah belajar dah ilmu fiqh dan menjadi pensyarah di Universiti Nizami Baghdad. Ya, ahli falsafah yang dikagumi kerana kejayaannya menggabungkan falsafah, tasawuf, akidah, syarak dan akhlak. Apa peribadinya? Mempunyai daya ingatan yang kuat, bijak berhujah sehingga digelar Hujjatul Islam. Ya. Sangat mencintai ilmu pengetahuan, sanggup meninggalkan kemewahan hidup untuk musafir, mencari ilmu. Sangguplah tinggalkan kemewahan yang ada tu, musafir mencari ilmu. Okay. Macam kamu pun musafir mencari ilmu lah juga. Cumanya kamu ni mewah kan, ada handphone dan sebagainya, cukup makan minum kan. Kemudian dididik dengan akhlak yang mulia sejak kecil, kuat beribadat, warak, zuhud dan tidak gemar akan kemewahan. Dia nak biasa-biasa je. Ya. Pendidikan, belajar secara percuma. Dia percuma je kerana dia miskin. Ya. Belajar ilmu tauhid, usul fiqh dan falsafah, belajar ilmu kalam dan menghasilkan kitab yang berkaitan dengannya. Ya, mengembara ke Mekah dan Madinah untuk mendalami ilmu falsafah. Dia dah pergi dah ke Mekah dan Madinah. Nanti kalau kamu berpeluang, pergilah ke sana mendalami ilmu-ilmu. Ya. Okey, sumbangannya mendukung fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya. Imam Al-Ghazali juga menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang popular lah. Mengandungi akidah, fiqh, falsafah, akhlak dan tasawuf lah. Segala hasil tulisan beliau mempengaruhi ahli fikir selepasnya, iaitu Jalaluddin Al-Rumi, Ibn Rushd dan Shah Waliullah Al-Dakhili. Okey, Imam Al-Ghazali menghasilkan 70 buah buku dalam berbagai bidang. Ya. Antara bukunya Al-Munqidh min Al-Dhalal, Falsafah dan Akidah, Tahafud Al-Falasifah, Maqasid Al-Falasifah, Mizan Al-Amal, Ihya Ulumuddin, Al-Wajiz. Okey, seterusnya Syekh Tahir Jalaluddin. Okey, riwayat hidup. Dia bernama Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad. Tarikh lahir 4 Ramadan 1286 Hijrah
bersamaan 9 Disember 1869. Tempat lahir Ampat Angkat, Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Sifat pribadi beliau berbudi pekerti, mulia, berbudi, okey. Tegas, berani, gigih dalam memperjuangkan semangat pembaharuan, mempunyai asas agama yang kukuh, bijak berhujah dan bersemangat nasionalis, ya, kreatif dan pendesain yang mempengaruhi pemikiran orang-orang Melayu. Okay, pendidikannya dia pergi ke Mekah, ya, ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama, ya, menuntut di Universiti Al-Azhar, dikenali sebagai ahli falak. Okey, apa sumbangannya? Sumbangan yang amat besar terhadap pemikiran Islam, ya. Aktif memberi kesedaran, ya, memberi kesedaran, kebangkitan semangat nasionalis, ya, berusaha memperbaiki pemikiran orang Melayu. Ya, orang-orang Melayu dulu suka percaya kepada khurafat dan syirik. Jadi dia berusaha memperbaiki pemikiran orang Melayu. Ya, dia menggalakkan orang Islam ni berfikir ke arah kemajuan, ya, menyebarkan fahaman melalui majlis ramah mesra, menubuhkan pusat pendidikan di Singapura. Okey, seterusnya Hamka, ya. Sebenarnya tokoh-tokoh ni kalau kamu nak Google, ya, Google boleh nampak gambar, ya, boleh kita kenali dengan lebih rapat lah. Kita Google gambar mereka lah, ya. Okey, nama Dr. Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Muhammad Amrullah, dilahirkan di desa Tanah Sirah, Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Dilahirkan pada 16 Februari 1908 ataupun 13 Muharram 1362 Hijrah. Ya, ayah beliau seorang ulama Islam terkenal, telah membawa pembaharuan Islam di Minangkabau. Jawatannya sebagai anggota tetap Majlis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah dan mengetuai Gerakan Muhammadiyah. Ya. Kemudian meninggal pada 24 Julai 1981. Ustazah pun tak lahir lagi waktu itu. Ketika itu berumur 73 tahun. Okey, sifat peribadi Hamka adalah seorang yang pintar dan bijak. Ya, kemudian dikenali sebagai ahli kesusastraan Melayu klasik, serta pengarang yang masyhur dan novelis terkemuka. Hamka ni terkenal sebagai ahli falsafah dan pujangga Islam. Beliau mahir dalam bahasa Arab. Pendidikan, mendapat pendidikan awal daripada bapanya. Beliau mempelajari ilmu-ilmu asas agama serta mempelajari Al-Quran hingga khatam. Berpeluang mendalami pelajaran tafsir daripada Kiai Bagus Harith Somo di Tanah Jawa pada tahun 1924. Pada usia 7 tahun, beliau memasuki sekolah desa di Padang Panjang dan menuntut di sekolah Datuk. Okey, sumbangan beliau seorang tokoh reformasi Islam yang terkenal dalam bidang falsafah dan tasawuf, tokoh agama dan pendakwah yang banyak memberi sumbangan agama bangsa dan melalui organisasi, ceramah serta hasil karya yang ditulisnya. Ya. Beliau juga telah mendirikan Kolej Kuliah Al-Mubalighin di Padang Panjang yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terkenal. Ya, menghasilkan kitab tafsir Al-Azhar semasa dalam penjara. Ya, banyak publikasi dalam pendidikan Islam dalam bahasa Indonesia kerana keahliannya dalam kesusastraan, sehingga beliau mendapat gelaran Hamzah Fansuri Zaman Baharu. Okey, kesimpulannya tokoh-tokoh ilmu Islam ni menguasai pelbagai disiplin ilmu. Semangat mereka adalah untuk semua umat manusia. Kebenaran, komitmen, kesungguhan dan keikhlasan adalah kekuatan utama tamadun yang agung. Okey. Okey, kita pergi kepada tokoh-tokoh tamadun Cina pula. Ya.
tokoh-tokoh tamadun Cina. Untuk tamadun India dan Jepun akan disambung minggu depan. Okey, 4 tokoh iaitu Kongfuzi, Putra Cheng, Maharaja Qin, Lao Tzu. Ya, kita pergi satu persatu. Kongfuzi. Ya, Kongfuzi ni adalah tokoh agung bidang falsafah dan ajaran Konfusianisme. Ya. Latar belakang beliau adalah berketurunan bangsawan, ya, yang lahir pada 551 sebelum Masehi. Ya, anak dia yang seorang anak yatim sejak kecil. Kongfuzi ni pengasas aliran Konfusianisme, aliran falsafah dan pegangan yang kini dianggap setaraf dengan agama. Okey, apa sumbangan? Sumbangan beliau adalah umur 17 tahun dah memasuki perkhidmatan awam. Dia telah dilantik, ya, menjadi ketua hakim dan perdana menteri di negeri Lu yang terletak di wilayah Shandong. Ya. Kredibiliti dia cepat dia jadi ketua-ketua ni sebab kredibiliti beliau. Sebab tu dia cepat naik pangkat. Kemudian beliau juga telah menulis buku Spring and Autumn Annals, sejarah lebih kepada sejarah negeri Lu. Selepas kematian beliau, ajaran Konfusianisme ni dikumpul dalam buku berjudul Anablik. Okay. Ini tokoh bagi ajaran Konfusianisme. Okay. Seorang yang berkredibiliti. Seterusnya kita pergi ke Putra Cheng. Putra Cheng ni pelaut dan pengembara Cina yang paling terkenal dalam catatan 4,000 tahun di Cina, ya. Okey, 4,000 tahun Cina. Latar belakang beliau dilahirkan pada 1371 Masehi di wilayah Yunan, ya, berasal dari suku Hui yang beragama Islam. Ya, dia beragama Islam. Okay. Sumbangan Putra Cheng ataupun Cheng Ho, ya. Cheng Ho ni merupakan seorang pejuang yang berani. Semasa berjuang melawan Kaisar Zhou Yunwen dari kelompok dinasti Ming, Putra Cheng yang menggalas peranan sebagai pemimpin tentera telah berjaya mempaskan tentera Zhou Yunwen di depan Raja Zhou Di. Ya, dia seorang pemimpin tentera. Kemudian beliau juga Putra Cheng ataupun Cheng Ho ni dia ekspedisi pelayaran Laksamana Cheng Ho ni telah banyak menyumbang kepada dunia. Tulisan berkaitan dengan pelayaran beliau telah menjadi rujukan pedagang dunia. Lepas itu menjadi panduan kepada pelayar serta ahli sejarah sehingga sekarang. Teknologi kapal dan model kapal yang menyelingi Cheng Ho menjadi inspirasi kepada dunia pada masa itu dan juga masa ini. Ya, kapal beliau dilengkapi kompas magnetik, dikatakan selamat dengan gelombang badai besar. Okay. Cheng Ho ni dia pergi belayar sebab untuk mengembalikan pemerintahan Tiongkok yang merosot waktu itu, beliau pun bertekad berlayar ke seluruh pelosok dunia. Ya, dia berkata dia pergi belayar seluruh pelosok dunia agar dia dapat melaksanakan sesuatu yang bermakna untuk Tiongkok ni. Pelayaran ni bermula pada tahun 1405 Masehi. Pelayaran beliau dimulai dengan solat. Ya, dia solat dulu di Masjid Tua di kota Guangzhou, wilayah Fujian oleh rombongan tersebut. Ya. Kemudian Cheng Ho merupakan komando pelayaran tersebut yang menuju ke Asia Tenggara. Okay.
dia pun menuju ke tanah sebenarnya tanah Melayu, Sumatera dan Jawa. Dan ekspedisi kedua saya lagi ke Asia Tenggara, ekspedisi ketiga ke India dan Sri Lanka. Seterusnya ekspedisi ke Aden, Teluk Persia, Mogadishu. Okey. Kemudian diulang lagi ekspedisi kelima dan keenam. Okey, ekspedisi ketujuh akhirnya berhasil sampai ke Laut Merah. Ya. Kemudian pelayaran Ching Ho yang paling penting diketahui oleh masyarakat Malaysia ni ialah pelayaran ke Melaka pada abad ke-15. Pelayaran tersebut melibatkan puteri Tiongkok iaitu Hang Lipo ataupun Hang Liu. Dikenali sebagai Hang Liu untuk dikahwini dengan pemerintah Melaka pada masa itu. Puteri Hang Lipo ni diutuskan sendiri oleh Raja Tiongkok. Menurut ahli sejarah J.V. Mills, kapal yang digunakan oleh Ching Ho merupakan kapal yang terbesar pada masa itu. Panjang kapal tu lebih kurang 138 meter dan lebar dia 56 meter yang mampu memuatkan 2,500 tan. Okey, sumbangan Puteri Ching kepada masyarakat setempat adalah melengkapkan rangkaian pengangkutan dengan risiko mengorbankan ramai nyawa manusia. Ya, dia lengkapkan rangkaian pengangkutan. Kemudian menyatukan unit mata wang, unit ukuran dan huruf dalam negara China. Kemudian menyatukan negara China menerusi militari dan perluasan empayar, tetapi telah menjalankan beberapa dasar tegas dalam soal bahasa, ekonomi, falsafah dan pentadbiran. Okey, kita pergi ke Maharaja Qing. Maharaja Qing ni merupakan seorang pemimpin yang agung. Pemimpin agung. Kamu dengar ke? Saya tak tanya. Dengar dan nampak? Dengar tak? Dengar ke? Dengar Ustazah. Saya takut tak dengar ke? Ada Ustazah. Syok sendiri cakap. Okey. Dia bagus lah. Nampak slide? Okay, Nampak Ustazah. Ni tokoh. Okey. Maharaja Qing ni pemimpin agung dalam empayar Cina. Ya. Latar belakangnya dilahirkan pada bulan pertama kalender Cina iaitu bulan Jing tahun 259 sebelum Masihi. Ya. Sumbangan merupakan seorang beliau merupakan Maharaja Cina yang pertama disatukan melalui tahun 221 sebelum Masihi hingga 211 sebelum Masihi. Setelah menjadi Maharaja pertama, ya, beliau menggelarkan dirinya dengan nama Shi Huang Di, yang bermaksud Maharaja yang sempurna, memiliki kuasa yang hebat, panjang umur, merujuk Tuhan utama di syurga dan pemerintah dan pencipta dunia. Beliau ni dikagumi kerana memperkenalkan legalisme dan juga menyatukan Cina. Maharaja Qing ni meninggal pada 10 September pada tahun 210 sebelum Masihi. Okey, apa sumbangan Maharaja Qing? Maharaja Qing ni telah membentuk empayar negara Cina dalam masa kurang daripada 20 tahun. Beliau ni seorang yang pemerintah yang keras. Beliau memerintah Cina berdasarkan sistem wilayah daerah. Tembok besar Cina telah dibina di sempadan utara empayar dan beliau telah meluaskan kawasan taklukan ke selatan hingga Vietnam. Pemerintahan empayar Qing ni telah mengikuti aliran legalis dengan beberapa pendekatan, iaitu beliau mengawal pengajaran Confucian dengan keras. Dia kawal pengajaran Confucian tadi tu.
Kemudian mengambil dasar membakar buku Konfusianisme selain buku tentang perubatan dan pertanian. Dia bakar dia, buku Konfusianisme. Kemudian beliau telah membunuh beratus-ratus pemikir aliran Konfusianisme ni dengan mengebumikan ramai pengikut ajaran itu hidup-hidup. Ya. Okey, seterusnya tokoh terakhir. Tokoh Cina yang kita belajar hari ni ialah Laozi. Laozi. Nanti kamu Google lah. Kalau kamu nak kata menarik minat lagi, kamu Google lah. Kenalilah tokoh-tokoh ni ya. Kenalilah tokoh-tokoh ni. Bukannya artis-artis saja, tapi kenalilah tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Cina yang banyak memberikan sumbangan dan sebagainya. Okey, Laozi ni tokoh terkemuka yang wujud ketika zaman pembangunan tamadun Cina. Beliau bukan sahaja tidak buta huruf, walaupun hidup berabad yang lampau, malah menyumbang. Dulu ramai yang buta huruf, tapi dia tak buta huruf, tapi malah dia menjadi penyumbang karya yang menjadi pegangan masyarakat Cina pada hari ini. Ya. Latar belakang beliau dilahirkan pada 530 sebelum Masihi ketika dinasti Zhou di Luoyang yang merupakan ibu negeri Cina pada zaman itu. Ya. Laozi ni dilihat sebagai seorang yang sangat tinggi ilmunya, hingga ada sebahagian ahli sejarawan yang menganggap Laozi ni ialah jelmaan beberapa orang tokoh sejarawan yang hebat pada zamannya itu. Terdapat juga kisah legenda yang mengatakan Laozi ni ialah maha guru kepada seorang tokoh terkemuka tamadun India, Siddhartha Gautama Buddha. Sepanjang kehidupannya Laozi ni mempunyai murid, beberapa orang murid yang setia kepada ajaran yang dibawanya. Ya. Beliau juga telah menulis sebuah karya yang menjadi panduan dan peraturan hidup anak didiknya, iaitu Tao Te Ching. Kitab ini merupakan tulang belakang serta tunjang pegangan penganut agama Taoisme. Okey, sumbangannya kitab Tao Te Ching merupakan sumbangan terbesar dalam masyarakat Cina. Ya, kitab tersebut kekal diguna pakai sehingga hari ini oleh segelintir Cina. Kitab ini hanya mengandungi falsafah tentang ajaran Taoisme. Taoisme menekankan kepada kehidupan secara bermasyarakat, tetapi harmoni tanpa sengketa dan peperangan. Tao ni maksudnya jalan. Dalam kitab Tao Te Ching ni, jalan inilah yang dilarang oleh Laozi kepada pengikut-pengikutnya untuk cuba mencampur tangan. Menurut beliau, setiap yang berlaku merupakan suatu ketetapan. Oleh itu, setiap pengikut ajaran Taoisme lebih gemar membiarkan sesuatu yang berlaku tanpa mengambil sebarang tindakan. Ajaran Taoisme ni lebih mementingkan keharmonian alam. Okey, nanti setakat itu saja kuliah kita pada hari ini mengenai tokoh Islam dan tokoh di Cina. Ya. Okey, nanti kamu akan minggu depan tokoh India. Tokoh India dan Jepun. Minggu depan lah. Okey, ada ke persoalan? Okey, ada apa-apa persoalan? Yang kalau tak ada, kita
tutuplah majlis kita kajian Islam dekat surah Al-Baqarah dan surah Al-As. Okay. Jadi ada apa-apa lagi tak? Ada nak tanya? Ni ada yang angkat tangan ke? Tak ada apa-apa dah ya? Okey, sekian saja. Saya Taufik dan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh keluar lah. Terima kasih Azhar. Terima kasih Azhar. Sama. Terima kasih Puan. Terima Terima kasih Ustazah. Terima kasih Azhar. Terima kasih Zaza. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Zaza. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Zaza. Ada nak tanya ke? Tak ada Ustazah. Tak ada. Okey. Arigato. Arigato.